الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hari ini kita masuk babul imamah, bab al-imamah. Babul imamah ni bab imam, dan dia akan menyebutkan dalam bab ini adab al-imam wal ma'mum, adab al-imam wal ma'mum wa ma yajibu ala kulli minhuma, dan apa yang wajib atas kedua-dua mereka. Wal imamatu nizamun ilahi yurshiduna Allah subhanahu wa ta'ala fih. Kata Syekh Al-Bassam, imam itu nizam ilahi, suatu nizam, suatu undang-undang ataupun boleh kot undang kot, peraturan ilahi, peraturan daripada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk amalian, petunjuk secara praktikalnya, ila maqasidis saniyah wa ahdafis samiyah min husnit ta'ah, iaitu memberikan kita suatu bentuk praktikal maqasid, objektif yang paling tinggi, ahdaf yang paling kemuncaknya, min husnit ta'ah, daripada bagusnya kita mentaati imam. Husnit ta'ah maksudnya mengikut imam dengan betul ataupun dengan baik. والاقتداء بالقوات من مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية, dan juga suatu bentuk al-iqtida' kalau dalam jihad, dalam askar, maka suatu bentuk mengajarkan kepada kita taat kepada pemimpin ataupun taat kepada ketua yang dilantik terutamanya dalam jihad, dalam peperangan, dalam askar. Jadi mesti taat. Wal harakat al harbiyah, itu peperangan. Wa man ta'udu 'ala al muwasati wal musawat, haitsu yaqif al saghir ma'a al kabir wal ghani ma'a al faqir wal sharif ma'a al wadi' ila ghairi dhalika min asrar tafutul hasar, dan juga suatu bentuk menunjukkan kepada kita kesamaan di mana orang besar, orang budak kecil, orang kaya ke, orang fakir ke, orang mulia ke, orang yang tak mulia ke, maka bila mereka salat berjemaah duduk di belakang satu imam, jadi itu semua sama rata saja, sama saja. Maka tak ada beza antara orang kaya dengan orang miskin, tak ada beza antara orang besar ke budak kecil ke, maka semuanya sama saja. وهذا والمقصد الأسمى وعبادة الله تعالى والخضوع بين يديه, dan ia merupakan suatu maqsad al-asma, suatu tujuan yang paling tinggi di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan juga al-khudu', rendah diri, tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kepentingan babul imamah. Jadi kalau tidak ada babul imamah ataupun tidak disyariatkan solat berjemaah, jadi kemungkinan entahlah apa jadi dalam masyarakat Islam tak.
Jadi bila adanya solat berjemaah, kita kena wajib ikut imam dan sebagainya, maka suatu bentuk ajaran Allah Ta'ala supaya kita ini hidupnya bermasyarakat, dan bila hidupnya bermasyarakat kita ada ketua, dan bila kita ada ketua maka disuruh kita taat kepada ketua. Jadi hak tu yang ditunjukkan dalam salatul jemaah atau salat berjemaah ni dalam bab al-imamah, bab imam dan makmum. Jadi kalau begitu kita tengok pula dalam bab-bab yang lain ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Dalam kita bermusafir, kita disuruh memilih. Kalau kita itu bermusafirnya berjemaah, maka kita disuruh melantik seorang ketua. Lantik seorang ketua. Bila kita lantik seorang ketua jadi dia yang mengepalai perjalanan. Apa saja keputusan kita bagi kat dia. Tapi tak, kadang-kadang kita ni lantik dia jadi ketua, kita buat keputusan. Kalau dia bincang tak apa. Tapi kita dalam praktikal masyarakat kita ni bermusafir, kadang-kadang tak lantik pun jadi ketua ke siapa-siapa jadi ketua. Jadi sunnahnya bila musafir ke mana-mana, lantik seorang jadi ketua. Lantik seorang jadi ketua dan kita taat dekat dia. Kemudian dalam bab-bab yang lain samalah, sehinggalah kepada pemimpin yang tertinggi juga hak itulah lebih lagi lah. Kalau di bawah tu imam solat wajib ditaati, maka apatah lagi kalau imam yang besar, hak imam paling besar ataupun pemimpin hak paling tinggi, maka maka lebih-lebih lagi lah wajib untuk ditaati, selagi mana dia menyuruh kepada ma'ruf, menyuruh kepada taat kepada Allah. Dan kalau dia menyuruh taat kepada maksiat, maka hak itu tidak ada ketaatan lagi. Begitu juga dalam mak bapak, taat kepada mak dan ayah sama juga. Kalau sekiranya dia menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, sembah selain Allah, maka pada ketika itu tidak ada lagi ketaatan. Tak ada ketaat, tapi tidak bererti kita menjatuhkannya. Kita tak taat dalam bab itu, tapi kita tak ada pergi bunuh dia, kan? Jadi hak itu bermula daripada salat. Al-hadithu tsani wa sab'un, hadis 72. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha, adakah tidak kamu takuti? Ama yakhsha, kau tak takut ke? Ama yakhsha. Hak tu harf istiftah ama ma an-nafiyah, asalnya ma nafi, maksudnya satu penafian. Dakhalat alaiha hamzatul istifham, masuk kat situ alif hamzah tu maksudnya istifham, hamzah pertanyaan. Jadi dia sama maksudnya, kalau sama maksudnya dengan hal. Adakah? Hal anta, adakah awak? Kalau ada alif hamzah juga maksudnya adakah. Ama, jadi adakah? Maksud istifham, maksudnya situ istifham taubih, suatu pertanyaan untuk taubih, memburuk-burukkan. Ama yakhsha, adakah engkau tidak takut? Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu, itu orang-orang yang mengangkat kepalanya qablal imami, sebelum imam. Ayyuhawwilallahu ra'sahu, nanti Allah akan mengubah kepalanya ra'sa himar, kepala himar, kepala keldai. Tidakkah kamu takut? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepala sebelum imam, ditukarkan kepalanya menjadi kepala keldai, kepala himar? Aw yaj'alallahu suratahu, atau Allah menjadikan dia tu surat atau gambarannya itu surata himar, keldai, surata himar.
Innama ja'al imamu fi shalah yuqtada bih. Imam dalam solat ini dijadikan untuk diikuti, wa yu'tamma bih bihaits taqa'u tanaqqulatil ma'mum ba'da tanaqqulatihi, di mana makmum pergerakannya itu mengikut pergerakan imam. Wa bihadza tahaqqaqul mutaba'ah, maka barulah namanya itu al-mutaba'ah, ikut imam. Al-mutaba'ah maksudnya ikut imam. Jadi imam dulu kemudian diikut, maka itu maksud mutaba'ah. Fa idza sabaqahul ma'mum, kalaulah makmum mendahuluinya, fa'atat maqasidil matlubah minal imamah, lidza jaa hadzal wa'idus syadid ala man yarfa' ra'sahu qabla imamihi, maka datanglah ancaman ataupun wa'id, ancaman yang syadid, ancaman yang sangat berat bagi orang yang mengangkat kepalanya sebelum kepala imam, sebelum imam, qabla imamihi, bi an yaj'alallah, Allah menukarkan kepalanya kepada kepala himar, ataupun Allah menggantikan dia tu surah gambar itu ataupun gambaran itu ataupun dia ni itu surah himar jadi keldai, bihaits yamsakhu ra'sahu min ahsani surati ila aqbahi surah, di mana elok kepala dia tu yang paling cantik kepala manusia, dia tukar kepala yang paling buruk sekali kepala himar. Jazaan li hadzal udu alladhi hasala minhu ar-rafa', sebagai balasan kepala dia tu diangkat kepala dia sebelum kepala imam, balasannya kepala engkau tu tukar himar. Dia tak kata badan, kepala dia tu tukar kepala himar, sebab kepala dia yang angkat dulu, disebabkan kepala dia mengangkat dulu. Mislu raf'a wal ikhlal bis salah. Ittafaqal ulama ala tahrimi musabaqatil ma'mum lil imam, maka ulama bersepakat bahawasanya pengharaman mendahului musabaqah ni berlumba-lumba imam dan makmum, makmum kepada imam, maka lihadzal wa'id syadid, walakin ikhtalafu, tetapi ulama berselisih pandangan, khilaf, ada ikhtilaf dalam masalah adakah solatnya itu sah ataupun batal. Adakah solat orang yang mendahului imam sah ke batal? Maka kata Imam Ahmad di dalam risalahnya, laisa liman sabaqal imamu salah, tidak ada orang yang musabaqah dengan imam, mendahului imam salat. Wa ashabul imami yaqulun man sabaqa imamahu biruknin karuku'in aw sujudin fa'alaihi an yarji'a liya'ti bihi ba'da al-imam fa in lam yaf'al 'amdan hatta lahiqahu al-imam fihi batalat salatuhu. Adapun ashabul imami Ahmad, anak-anak muda ataupun imam, ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad yang lain kata, siapa yang telah mendahului imam dengan satu rukun seperti rukuk dulu ataupun sujud dulu, maka fa'alaihi ayarji', baginya kena patah balik, kepada keadaan sebelumnya, yarji' liya'ti bihi ba'dal imam, supaya imam pergi dulu. Katalah imam tak bangkit sujud lagi, dia pun bangkit sujud. Imam tak bangkit lagi, dia kena sujud balik. Itu maksudnya dia kena sujud balik supaya imam yang kena bangkit dulu baru dia. Lam yaf'al amal fa in lam yaf'al, kalau dia tak buat secara sengaja, hatta lahiqahul imam fi, sehingga imam pula bangkit lepas daripada dia, maka batalat salatahu, maka batallah salatnya. Itu pandangan Imam Ahmad dan juga ashab Imam Ahmad. Kalau ikut jumhur, tidaklah batal solatnya. Kalau ikut jumhur, solatnya tidak batal. Tapi hak Imam Ahmad tadi tu dan kata tak ada solat. Siapa yang mendahului imam tak ada solat, maksudnya batal. Ashab dia pula kata kalau dia telah mendahuluinya kena patah balik, kalau dia tak patah balik sengaja maka solatnya batal. Tapi jumhur kata tak batal. Jumhur, masuk jumhur tak batal. Tak batal, tapi dia berdosa lah. Dia berdosa dan masuk ancaman. Keldai jugalah. Walaupun tak batal, keldai juga.
Hak ni hari akhirat ya. Hari akhirat. Diancam pada hari akhirat, kepalanya ditukar kepala himar. Adapun zaman sekarang, ada orang pergi kedai mamak, tak jadilah aku pergi kedai ni, jom pergi kedai lain, aku nampak semua kepala himar je. Dia nampak semua orang dalam kedai tu kepala himar. Jadi dia tak nak makan kat kedai tu, dia pun pergi makan kedai lain. Allah, kedai ni pula aku tak mau, ni Kesha dia pula kepala babi. Tak nak dengar ada orang macam tu. Hak ni semua sufi tarekat mengarut Hak ni semua sufi tarekat mengarut. Yang konon-kononnya dia tu kasyaf. Konon-kononnya dia tu kasyaf. Jadi dia nampak lah orang ni kepala babi, orang ni kepala himar, orang ni gini, orang ni ini, orang ni ini. Dia ni lah semayang tak ni lah. Hak ni makan Rasulullah, aku nampak lah kepala dia pun kepala binatang. Hak ni kita kata tadi merepek, duk masuk tahap ajaran kebatinan mana ke, tiba-tiba boleh nampak kepala orang boleh tukar-tukar. Hak ni merepek. Kalau jumpa orang macam ni tak usah layan sebab dia dah gila. Nak kasyaf, kita bukan kata kasyaf tak ada, tapi puak-puak ni merepek. والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Dan yang sahihnya ma dzakarahu fi risalah, apa yang disebut ar-risalah, min anna mujarrad as-sabaq amdan, hanya dengan mendahului imam secara sengaja, amdan, saya saja nak cepat daripada imam, maka hak ni yubtilus salah, batallah solatnya orang yang nak mendahului imam sengaja. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan itulah juga pandangan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, li'anna al-wa'id yaqtadi an-nahi, kerana ancaman dalam hadis itu membawa erti an-nahyu, larangan. Tak boleh an-nahyu. Wan-nahyu yaqtadi al-fasad, dan setiap larangan an-nahyu natijahnya fasad. Setiap an-nahyu ataupun an-nahyu membawa kepada kerosakan, al-fasad. Maka hadis ni bagi ancaman bagi orang yang mendahului imam, maka kepala himar pada hari akhirat nanti. Bila diberi ancaman, maka itu namanya larangan, an-nahyu. Dan kita tahu bahawasanya dalam usul fiqh kan, an-nahyu lit-tahrim, nahi membawa pengharaman. Dalam ni ancaman, dia membawa an-nahyu, maka an-nahyu juga membawa kepada fasad. Bila Nabi larang kita buat, apa jadi? Rosaklah amalan tu. Amalan tu rosak sebab kita buat suatu larangan. Maka hak ni pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka kalau sekiranya dia sengaja mendahului imam, maka batal. Tapi kadang-kadang dia tak sengaja, dia dengar Allahu Akbar, dia pun bangkit, tiba-tiba imam tak bangkit lagi. Kan pernah jadi kan, rasa macam imam dah sebut Allahu Akbar, tiba-tiba imam tak bangkit lagi. Hak ni dia tidak sengaja, dia tak sengaja, maka hak ni tidaklah batal salatnya. Al-istinbatat min al-hadith. Pertama, tahrim raf'ur ra'si fi sujudi qabla al-imami wal wa'id fihi dalla ala man'ih. Maka al-istinbatat maksudnya hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ni atau faedah daripada hadis ni, pengharaman mengangkat kepala dalam sujud sebelum imam. Dan ancaman ini menunjukkan suatu larangan. Idla wa'ida illa ala muharram. Tidak ada ancaman melainkan benda itu mesti haram. Tak ada ancaman melainkan benda itu mesti haram. Jadi kalau ada hadis yang bagi ancaman, maka benda itu haram lah. Sebab kalaulah benda itu tidak haram, maka apa faedahnya ancaman tu? Apa faedahnya ancaman tu? Maka apa saja dalil, ayat hadis Nabi, ayat Quran yang bagi tahu siapa buat sekian dan sekian, ancamannya sekian dan sekian.
Ancaman siapa yang nak bergaduh lebih 3 hari, kemudian lepas 3 hari dia tak ni dah, ancaman jumpa neraka kan. Matahtal ka'bain fa finnar, apa yang bawah buku lali maka neraka. Ancaman. Jadi bila ancaman tu, jadi benda yang dimaksudkan amalan itu haram lah sebab ada ancaman. Melainkan kalau sekiranya dia tak sebut ancaman, hak tu kemungkinan ini, kemungkinan ini, tapi dah ada ancaman, bermakna ianya suatu benda yang haram. Yulhaq bidzalika musabaqatul imam fi kulli tanaqqulatis salah wa laysa dha min babil qiyas wahdahu fa ziyadatun al qiyas as-sahih akhraj al-Bazzar min hadits Abi Hurairah marfu'an alladhi yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatahu bi yadi syaitan. Maka termasuk juga hukum daripadanya itu apa-apa saja pergerakan yang melebihi imam. Kalau tengok hadis tadi itu seolah-olahnya sujud saja, mengangkat kepala sebelum imam. Jadi kalau dia rukuk dulu macam mana? Kalau dia bagi salam dulu sebelum imam, adakah masuk ke tak? Masuk. Yulhaq. Maka diikuti pula lepas daripada itu semua perbuatan yang mendahului imam, maka dia masuk dalam bab al-qiyas, al-qiyas as-sahih. Maka disebut dalam al-Bazzar, diriwayatkan daripada al-Bazzar daripada hadis Abu Hurairah secara marfu', alladhi yakhfadu wa yarfa', orang-orang yang menunduk kepala dan mengangkat kepala qabla al-imami, sebelum imam, innama nasiyatahu, sesungguhnya nasiyatahu, ubun-ubunnya, biyadi syaitan, di tangan syaitan. Sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan syaitan. Berikutnya, wujub mutaba'atul ma'mum lil imam fi salah, kewajipan makmum mutaba'ah dengan imam di dalam solat. Jadi dalam perbuatan solat ni mesti mutaba'ah. Apa maksud mutaba'ah ni? Mutaba'ah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mutaba'ah. Nanti dia akan ada lagi hadiah-hadiah lain. Allahu Akbar, imam rukuk, Allahu Akbar, itu namanya mutaba'ah. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, itu namanya mutaba'ah. Musabaqah, Allahu Akbar, Allah, 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 dia berlumba-lumba dengan imam, itu musabaqah. Allah, dia pun nak sama-sama, musabaqah, menyaingi imam, ataupun apa, berlumba lah, berlumba. Kemudian mukhalafah, Allahu Akbar, imam rukuk, Allah, tak habis lagi baca tu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tak habis lagi. Allah, imam terus sujud, baru rukuk, Allah. Hak ni mukhalafah, bercanggah dengan imam. Bercanggah dengan imam. Imam sujud, dia tak sujud lagi. Imam bangkit sujud, dia sujud. Atau lambat daripada imam. Hak ni semua salah. Yang betul mutaba'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud lagi, tak habis lagi rupanya sujud dia. Hak ni tak boleh. Jadi mesti mutaba'ah. Dia mutaba'ah, ikut. Bila ikut, mutaba'ah. Mim ta alif ba ain ta marbutah. Al mutaba'ah. Innal jaza' min jinsil amal fahina kana ar-raf' fi ar-ra'si juz bil wa'id bil maskhi. Tu'adul musabiq bil maskhi ila suratil himar lima bainahu wa bainal himar minal munasabati wasyibh fil balada wal ghaba, lianna al musabiq idza kana ya'lamu annahu lan yansarif min as-salati qabla imami falaysa hunaka natijatan fil musabaqah fadalla ala ghabaihi wa dha'fi aqlih. Diberi ancaman orang yang nak menyaingi imam tadi tu, al musabiq, orang nak mendahului imam, bil maskhi ila surati himar, ditukar dengan kepala himar ataupun bentuk himar. Kenapa?
Kerana antara bainahu wa bainal himar, antara dia dan himar itu ada benda yang sama. Minal munasabati wasyibih fil baladati wal ghaba, di dalam kebodohan. Baladah tu bodoh, wal ghaba. Arab ni bila kata himar paling teruk sekali ya. Dia kata kalau bodoh tu macam himar lah. Kita bodoh macam lembu kan. Kita orang Melayu kita bila kata bodoh dia kata macam lembu. Arab ni himar, paling hina himar lah. Orang tengok bawa kereta, tidak, oh kereta melintang depan dia, dah merah dah, aku hijau kau lepas himar kan. Oi cepatlah himar kan, itu Arab. Himar tu paling rendah lah tu. Jadi guna himar. Jadi al-baladah wal ghaba, bodoh, kebodohan. لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة. Seolah-olahnya dia tu nak cepat-cepat daripada imam, dia mesti menang daripada imam. Sebab tak nak ikut, dia nak menang. Kalau dia agak ni kau dia lewat kan, habis tak adalah nak berlumba-lumba dengan imam. Nampaklah bodohnya dia itu seperti himar. Jadi mesti ikut imam. Dia sabar, imam dulu baru kita. Jangan mendahului imam. Nak cepat-cepat nak mendahului imam tu kenapa? Tadullu musabaqatul imam ala ar-raghbah fi isti'jal al-khuruj min as-salah wa dhalika maradun dawa'uhu ay yatadhakkar sahibahu alla yasla qabla al-imam. Ni agaknya orang yang nak cepat-cepat daripada imam ni, agak nak cepat daripada semayang kot, nak cepat keluar daripada semayang. Ni tak adalah. Kalau dia ikut imam lah. Tak boleh salam melainkan imam bagi salam dulu. Jadi kena tunggu. Sebab itu disuruh kita berjemaah ikut imam. Berikutnya Al-hadithu thalithu wa sab'un, hadis 73. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutinya, liyutamma bihi, diikutinya. Fala takhtalifu alaihi, jangan kau bercanggah dengannya. Fa idza kabbaru, bila dia takbir, fakabbiru, engkau takbir. Wa idza raka'a farka'u, bila dia rukuk, engkau rukuk, rukuklah kamu semua. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, bila imam kata sami'allahu liman hamidah, faqulu, kamu semua kata rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, bila dia sujud dan baru kamu sujud. Wa idza shalla jalisan, kalau dia salat duduk, fasallu julusan ajma'un, maka kamu semua kena salat duduk, kamu semua kena salat duduk. Berikutnya al-hadithur rabi' wa sab'un, 74, sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya, wa huwa shakin, sakit, dia sakit. Fa shalla jalisan, Nabi pun solat duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, kemudian orang di belakangnya salat berdiri. Fa asyara ilaihim, Nabi bagi isyarat, anijlisu, duduk. Tak tahulah macam mana isyarat dia, macam ni ke ataupun duduk ke, apa-apa isyarat lah. Falamman sarafa, bila dah habis sembahyang, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, Nabi kata sesungguhnya imam dijadikan untuk diikutinya, untuk diikut. Fa idza raka'a farka'u, bila imam rukuk dan baru kamu semua rukuk. Fa idza rafa'a farfa'u, bila dia angkat, dia bangun, kamu semua bangun. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd, sama tadi.
Wa idza shalla jalisan, kalau dia solat duduk, fasallu julusan ajma'un, maka solatlah duduk semua sekali. Maka dua hadis ni nak bagi tahu kita adab kita dengan imam, ikut mutaba'ah. Maka fa dia guna kabbaru, fa idza kabbara fakabbiru, fa litartib, Allahu akbar, Allahu akbar. Fa lepas ni lepas ni, itu masuk fa. Dia tak kata thumma. Fa idza kabbaru thumma, apabila imam takbir kemudian kamu tak, dia tak kata kemudian. Sebab thumma tu ada gap. Thumma dia ada gap. Kemudian lepas kamu buat, kemudian kamu buat, maksudnya tidak tertib, tidak terus. Kamu boleh lewat sikit tak apa, itu thumma, kemudian. Maka dia guna fa. Kabbara imam, Allahu akbar, kita tak ada dah tempat lain dah, Allahu akbar. Tengah baca ni imam bawa Allahu akbar, rukuk, tak ada dah apa-apa dah, rukuk, sami Allahu liman hamidah, bangkit pula sami Allahu liman, ataupun rabbana lakal hamd. Hak tu nanti masuk dalam bab berikut. Kemudian bila dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hak tu namanya fa, ikut al-mutaba'ah. Jadi dia tak lambat dan dia tak cepat, mesti ikut and macam tu, mesti ikut imam. Hak tu namanya fa. Al-ma'na al-ijmali. Maka kedua-dua hadis ni menunjukkan sifat ikut makmum itu kepada imam. Maka Nabi telah menunjukkan kepada makmum kepada hikmah fi ja'al al-imam wa hiya yaqtadi bih wa yutabi'. Jadi kita disuruh ikut imam, jangan menyelisihi atasnya dengan suatu amalan solat, maksudnya mendahului dia. Wa innama tura'a, tetapi yang sepatutnya kita ikut nizam, ikut peraturan, bila dia dulu dan baru kita. Fa idza kabbara lil ihram, bila dia takbir untuk ihram, Allahu akbar, takbiratul ihram, fakabbiru antum kadzalika, maka kamu pun kena takbir Allahu akbar yang dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Tak habis lagi imam bismillahirrahmanirrahim dah Fatihah dah, dia tak habis-habis duk halau setan lagi. Dia tak habis-habis halau setan lagi. Tak boleh lah. Imam Allahu akbar, tak ada kerja lain dah melainkan Allahu akbar. Sebab tu kena sedia. Imam dah sedia, lurus dah, dapatkan sah, dah sedia dah tak kena orang lain dah. Allahu akbar, dan dia terus Allahu akbar. Hak ni duk sembang lagi, nak makan apa, lepas ni nak pergi mana weh? Allahu akbar, baru dia nak masuk niat, barulah dia terhege-hege nak niat dia tu kan, nak ejah niat dia tu. Tapi kalau daripada awal dah bersedia, dah tenang dah, imam suruh dapatkan saf, dah tak fikir benda lain dah, ada masalah untuk niat dia tu? Tak ada. Dan niatnya pun masuklah ikut yang kau nak dalam mazhab Syafi'i, selari masuklah, sebab dah kita tak fikir apa, kita nak salat, masuk. Jadi bukan dia tunggu-tunggu lagi, sembang pula lagi, ada orang pula Allah, imam dah takbir dah, entah apa dia tengok pun tak tahu, so kita tengok pula, baru pula nak tutup handset, lah benda lah. Ada pula nak jawab satu mesej lagi ni, imam dah Allah Akbar dah. Okay. Hak ni semua salah, hak tu semua salah. Jadi mesti bila imam angkat takbir, dia kena angkat takbir. Bila imam rukuk, dia kena rukuk daripada itu. Bila sebut Rabbana lakal hamd, bila disebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Faqad zakarat Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtakal min al-marda fasalla jalisan wa kana as-sahabatu yadhunnuna anna alaihim al-qiyam. Antara makna umum dia tu, Aisyah ceritakan bila dia semayang kat rumah tu, Nabi sakit, fasalla jalisan, Nabi solat duduk, maka sahabat-sahabat rasa dia orang kena berdiri sebab dia orang tak sakit, dia orang sihat, maka depa pun solatlah berdiri.
li qudratihim alaihi fasallu wara'ahu, salat belakang Nabi qiyaman, berdiri. Fa asyara ilaihim, dan Nabi bagi isyarat anijlisu, duduk. Hak ni pun Nabi tak bagi apa-apa hint sebelum kan. Nabi duduk, Allahu akbar. Lepas tu Nabi nampak dia berdiri, duduk, so duduk, bagi isyarat pada duduk. Hak yang kita pula, imam ni solat apa ya? Solat sunat ke solat wajib ya? Kita nak ikut ke tak nak? Imam ni solat apa ya? Zuhur ke asar lah? Kita nak solat jamak ke asar ni? Ikut je lah, ikut aja, jangan tanya. Walaupun ada khilaf dekat situ, boleh tak solat wajib, solat nafal, solat sunat, solat wajib, ikut saja. Nabi tak pernah beritahu apa-apa. Nabi pergi musafir yang sahabat-sahabat pergi musafir, dah sembahyang 2 rakaat je. Nabi, awak 2, adakah kau lupa? Tak. Nabi tak kata apa. Terus lepas daripada itu, sembahyang asar pula jamak. Lo awak tak beritahu tadi, kami tak berniat kan. Saat lagi dia pula masuk dalam masjid, Allahu akbar, dia ikut ada seorang sembahyang. Seorang tu seorang di puasa, Allah, kau ikut aku kenapa? Aku solat sunat, aku nak sembahyang apa? Solat wajib. Tak sah, sembahyang balik kan. Tak payah, niat tak perlu. Bukan niat tak perlu, niat ikut masing-masing. Niat ikut masing-masing. Imam tak perlu niat di imam, makmum tak perlu niat di makmum. Kita solat sembahyang seorang, Allahu akbar, solat seorang, orang lain masuk duduk sebelah kita. Tak ada pula, alah nak kena tukar pula, sahaja aku jadi imam pula. Kan, dia tak tukar, terus saja sembahyang. Hak yang ni pula terus sembahyang, Allahu akbar. Jadi jangan disibukkan dengan benda itu. Jadi boleh saja. Kemudian lepas tu Nabi bagi isyarat duduk, ana jelisu falamman sarafa minas salat, lepas habis salat Nabi bagi ajaran, Nabi ajar annal imam la yukhalif, imam jangan diselisihi. Itu juga cara Nabi ajar. Boleh juga kadang-kadang kita buat style macam tu, buat dulu dan baru cakap, buat dulu baru cakap. Hak ni pula tiba-tiba imam tu musafir pula, masuk masjid ditolak jadi imam. Yang masjid ni semua muqim, solat penuh, tamam. Imam ni musafir, lupa pula nak bagi tahu dia musafir. Lepas rakaat kedua dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Udah kelang kabut belakang. Apa hai imam kita ni? Nak bangkit ke tak nak? Nak bangkit tak nak? Nak bangkit tak nak? Tengok pula orang. Tengok. Katalah dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, baru imam cakap, sempurnakan salat kamu, aku ni musafir. Macam mana nak buat? Nak solat balik ke macam mana? Sambung je, bangkit balik, Allahu akbar, sambung 2 lagi. Sambung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, dah bagi salam dah pun, Assalamualaikum warahmatullahi, atimmu salatakum fa inna qaumun safar, sempurnakan salat kamu semua, aku ni musafir. Bangkitlah, yang lain bangkit semua, teruskan sembahyang bagi habis, terus salat bagi habis. Hak tu yang Nabi buat. Nabi tak beritahu daripada awal. Nabi tak beritahu daripada awal, sembahyang dulu. Allah, dah rakaat kedua Nabi bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, Nabi kata sempurnakan salat kamu, kami ni musafir, kami ni musafir. Maka yang belakang pun bangkit dan meneruskan salat mereka. Hak ni kadang-kadang kita belajar dah tapi tak berani nak buat. Belajar dah tapi tak berani nak buat. Ataupun dah tahu dah tapi kadang-kadang nak buat tak nak, nak buat tak nak, nak buat tak nak. Buat sekali biar orang belajar. Bagi orang belajar. Kalau tak buat bila nak belajar? Memang tak belajar-belajar lah dia kalau dia tak buat. Jadi ada benda yang kena buat lu baru beritahu. Tapi kalau dia nak bagi tahu dulu, okey, no problem, sebab zaman sekarang tak tahu. Tuan-tuan, saya ni musafir. Jadi saya jadi imam, saat lagi saya buat 2 rakaat, saya qasar, nanti tuan-tuan sempurnakan solat lagi 2 rakaat. Allah, sah ke ni? Sah ke? Ikut aja. Sibuk sah tak sah. Kan? Sah, boleh. Macam mana? Bismillah.
La ilaha illallah wa ba'da da'wati tammati was salatu qa'imati sayyidina innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita kata tadi, kalau sekiranya imam solat apa-apa saja, maka kita pun masuk, maka ikut saja imam tu. Jadi dalam hadis ni, dan tanpa bagi tahu, maka dalam hadis ni Nabi solat, kemudian baru selepas daripada solat Nabi jelaskan lagi. Dalam solat Nabi bagi isyarat, lepas daripada solat Nabi bagi penjelasan. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bila imam takbir, kamu takbir. Bila dia rukuk, kamu rukuk. Bila dia kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Bila dia solat duduk, maka kamu solat duduk. Bila imam solat duduk, kita solat duduk. Khilaf dalam masalah solat sunat dan solat fardu tadi tu dalam mazhab Malikiyah wal Hanafiyah. Mazhab Malik, Al-Malikiyah dan juga Al-Hanafiyah, dan juga masyhur daripada mazhab Al-Hanabilah, tidak sah orang yang solat yang sunat berimamkan yang tamam, yang tamam berimamkan yang sunat. Dia kata tidak sah kerana hadis yang kita bacakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka kalau niat pun tak sama dengan imam, maka ini paling besar ikhtilaf dengan imam ni, paling besar tak ikut imam. Imam solat yang fardu, kita solat sunat, tak ikut dia tu, maka dia kata tidak sah. Kemudian mazhab Syafi'i Al-Auza'i, Syafi'i Al-Imam Al-Auza'i, At-Tabari, dia kata sah yang solat wajib berimamkan hak yang sunat. Dia kata sah. Dia kata hadis yang sama jugalah. Hadis yang sama juga riwayat daripada Imam Ahmad, dan juga dipilih oleh ashabnya. Ibn Qudamah disebut, Syekhul Islam disebut, Ibn Taymiyah dan sebagainya, Ibn Qayyim, berdasarkan hadis-hadis yang lain lagi, seperti Nabi SAW salla bi ta'ifati min ashabihi fi salatil khawf raka'atain. Nabi salat khawf 2 rakaat, kemudian habis satu grup lagi Nabi jadi imam lagi 2 rakaat, habis satu grup lagi. Kemudian dalam kalau hadis yang kita dengar selalu, yang lepas dah habis sembahyang, tiba-tiba ada seorang sahabat datang lewat kan, man yatasaddaq alaih, siapa nak sedekah atas dia, maka ada seorang sahabat pergi bangkit, dia solat dan kawan tu ikut dia. Maka hak yang dah sembahyang dengan Nabi tu sembahyang sunat, hak yang ikut dia tu nak sembahyang wajib. Jadi hak tu semua dengan dalil-dalilnya, maka tak ada masalah untuk orang yang salat sunat berimamkan yang wajib dan wajib berimamkan yang sunat. Berikutnya tentang solat duduk tadi tu, saya rasa sambung nanti kot lah, ataupun terus terus sikit lagi kot, tentang masalah ikhtilaf dalam masalah solat duduk tadi. Salatul ma'mumin julusan ma'al qudrah alal qiyami khalfal imamil ajiz anil qiyam. Solat makmum duduk sedangkan dia mampu berdiri, imam solat duduk. Mazhab Zahiriyah wal Auza'i wa Ishaq, dia kata bahawasanya makmum solat belakang imam yang duduk itu duduk, sebab hadis yang kita bacakan, kalau imam duduk maka dia duduk. Wastadallu ala dhalika bihadainil hadithaini, hadis yang dua kita bacakan tadi tu, wa ma warada fi ma'nahuma. Wa dhahaba al-imamani Abu Hanifah wa Syafi'i wa ghairihima ila annahu la yajuzu lil qadiri ala al-qiyami ay yusalli khalfa al-qa'id illa qa'iman. Jadi dua imam lagi, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kata, dan selain daripada keduanya tidak boleh, sebab dia mampu berdiri, kemudian dia pula solat duduk. Wahtajju bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan, dan dia berhujahkan hadis Nabi salat bila Nabi sakit nak wafat tu, Nabi salat duduk. Wa shalla Abu Bakrin wan nasi khalfahu qiyaman, adapun Abu Bakar dan juga makmum yang lain hak belakang tu solat berdiri. Maka tu dia guna dalil itu menunjukkan bahawa kalau imam solat duduk, makmum yang tidak sakit berdiri. Fa ajaba haula'i an haditsail bab wa nahwihima bi ajwibatin dha'ifah.
Maka dijawab dengan hadis bab kita ni. Pertama dia kata anna haditsail bab, dua hadis kita ni tadi dan yang seumpamanya, mimma yusbitu sihhata salatil qa'id al-ajiz bil qa'id al-qadir mansukhah. Dia kata hadis tu mansukh, hadis yang kita baca dalam bab ni. Bila imam duduk maka sallu julusan ajma'un, duduk. Dia kata mansukh dengan hadis yang tadi tu, hadis Nabi salat di akhir hayatnya itu duduk dan hak yang belakang tu berdiri. Wa hadzal jawabul lil Imam Syafi'i, itu jawab Imam Syafi'i. Wa ankara al Imam Ahmad an-nasakh, Imam Ahmad mengingkari akan nasakh. Dia kata tidak nasakh. Wal aslu, adapun asalnya tidak boleh nasakh bainan nusus asy-syar'iyyah wa annahu mahma amkana al-jama' bainahuma. Asalnya kita tidak kepada mansukh. Kalau boleh dijamakkan, kita jamakkan. Kalau boleh disatukan dalil itu, disatukan dalil itu. Faham ke tak ni? Ulang balik. Dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang nampaknya macam bercanggah, seperti hadis kita ni, hadis bab 2 yang kita baca, bab 2 hadis yang kita bacakan itu, Nabi suruh solat duduk sebab dia duduk. Datang mazhab yang kata berdiri, mazhab kita sendiri Syafi'i kat Malaysia ni, menggunakan dalil Nabi salat waktu nak wafat itu duduk dan Abu Bakar dan yang lainnya berdiri. Maka tanaqud, bercanggah kan? Kata satu kata kena duduk, satu kata tunjuk tak payah duduk. Maka dalam berinteraksi dengan dalil yang bercanggah, an-nasakh tu nanti kemudian. Nasakh maksudnya kita cari mana yang dalil yang jadi memansuhkan dalil yang satu lagi. Hak tu pun banyak juga nak kena tengok tarikh, kita nak tengok mana hadis kemudian, mana hadis sebelum dan sebagainya. Maka sebelum dinasahkan, kalau boleh dijamakkan antara dua dalil tu, maka dijamakkan, digabungkan. Bila gabung, datang keluar pula suatu bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Setakat ni faham ke? Jadi kalau boleh asalnya jangan nasakh. Sebab kalau kita nasakh, kita akan buang salah satu dalil dan kita tidak akan beramal dengan salah satu. Kalau dijamakkan, kita akan beramal dengan dua-dua dalil. Kalau dijamakkan, kita akan beramal dengan dua-dua dalil. Nanti dulu macam mana cara jamak dia tu, nanti dulu. Itu kaedah nak bagi tahu, itu kaedah dulu. Maka Imam Ahmad tidak menyokong dalil hak yang Syafi'i guna. Dia kata hadis tu memansuhkan hadis bab kita ni. Imam Ahmad kata da'al aslu tidak mansuh. Mesti kalau boleh dijamakkan, maka dijamakkan. Mesti disatukan supaya kita boleh beramal dengan seluruh dalil tanpa mengabaikan dalil-dalil yang satu lagi. Maka selagi mana boleh jamak, maka di antara guru maka dijamak. Wajib al-masiru ilaihi li'annahu i'malu laha jami'an. Al-jawabu tsani min ajwibatil mukhalifina li haditsail bab da'wat takhsisu bin nabi. Dalil kedua ataupun hujah kedua ulama yang kata kena berdiri itu, satu dia kata nasakh. Yang kedua dia kata ini khususiat untuk Nabi saja. Ini khusus untuk Nabi saja. Lepas daripada Nabi tak ada. Maka imam kalau dia sakit dia duduk, makmum kalau dia tak sakit dia kena berdiri. Sebab dia kata hak ni khususiat bagi Nabi. Dia bawa satu hadis, la yu'amminu ahadun ba'di jalisan. Jangan siapa-siapa lepas daripadaku dia jadi imam, la yu'amman ahadun ba'di jalisan. Maka lepas daripada Nabi tak boleh dah buat macam tu. Bila dia imam duduk, yang belakang kena berdirilah. Tapi hadis tu pula dijawab dengan tidak sahih, dengan hadis tu lemah dan tak boleh dijadikan hujah dengan banyak sudut, daripada banyak sudut. Jadi itu dua hujah yang digunakan mazhab yang mengatakan imam duduk, makmum berdiri. Berikutnya wa qala Ibnu Daqiq al-Eid qad urifa anna al-asl adam at-takhsis hatta yadulla alaihi dalil. Kata Ibnu Daqiq al-Eid,
maka diketahui bahawasanya asal tidak taksis, melainkan ada dalil taksis. Asal tidak taksis, maksudnya ada benda-benda yang khususiat bagi Nabi, tapi semua yang Nabi buat asalnya tidak taksis. Maksudnya apa yang Nabi buat, yang lain kena buat sama. Apabila ada dalil yang mengatakan, yang menunjukkan ini khususiat Nabi saja, baru datang situ bab taksis. Maka dalam bab ni tak jelas nak kata ini khususiat bagi Nabi. Wa qad arada hadzal hadits ad-dhaif al-mustadil bihi ala at-takhsis hadithun asahhu minhu. Dia kata bahkan ada hadis lebih sahih daripada hadis yang dibawa tadi itu. Hadis yang dhaif yang dibawa tadi, ada hadis lebih sahih. Usaid ibn Khudair kana ya ummu qaumahu, maka dia menjadi imam kaumnya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang menziarahinya. Faqila ya Rasulullah, inna imamuna marid, imam kami ni sakit. Faqala idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan, maka Nabi kata kalau dia salat duduk, kamu semua duduklah. Nabi kata, maksudnya tidak taksis kan. Dia kata kepada Usaid, kalau imam sakit dia duduk, makmum kena duduk. Maksudnya tidak taksis untuk Nabi saja, tak taksis untuk Nabi saja, dia untuk semua orang. Wa qala wa dhahaba al-imam Ahmad ila at-tawassut baina hadainil qawlain, maka Imam Ahmad duduk tengah-tengah antara dua dalil. Hak ni dia nak jamak tadi tu. Hak ni dia nak gabungkan dalil tu. Macam mana dia gabungkan? Wa huwa in ibtada'a bihim al-imam ar-ratibus salatu qa'iman summa i'talla fi athnaiha fajalasa atimmu khalfahu qiyaman wujuban. Kalau imam mulakan solat dia dengan berdiri, kemudian imam tak larat, imam pun duduk, maka makmum belakang berdiri, tak duduk. Makmum belakang berdiri, tidak duduk, amalan bi hadithi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin wan nas, dengan dalil Abu Bakar tadi itu dengan makmum waktu Nabi sakit nak wafat. Maka Nabi duduk tak? Mula Abu Bakar jadi imam, kemudian Nabi datang, hak Nabi duduk, kemudian yang lain pun jadi imam, jadi makmum kepada Nabi. Maka hak lain semua berdiri, dia tak duduk. Maka dia kata kalau imam berdiri kemudian tak larat ataupun sakit, dan makmum tahulah kan, kemudian dia pun duduk, maka makmum belakang dia kata berdiri. Wa in ibtada'a bihimus salatu jalisan sallu khalfahu julusan istihbaban. Kalau sekiranya dia salat dengan memulakan duduk, maka yang belakang pun duduk. Dia kata istihbaban. Amalan bi haditsail bab, sebagai beramal dengan dua hadis bab yang kita bacakan tadi tu. Sebagai beramal dengan dua hadis bab yang kita bacakan. Maka wa huwa jam'un hasan tatalaqa fihi al-ahaditsus sahihah al-muta'aridah. Maka hak ni jamak yang hasan, maka digabungkan dalil tu. Jadi antara dalil hak Nabi suruh duduk waktu Nabi duduk dengan dalil hak Nabi nak wafat. Jadi bagaimana kita menggabungkannya? Kata Imam Ahmad, maka kalau sekiranya imam start dengan berdiri dulu, maka makmum pun berdiri. Tengah-tengah solat imam duduk, makmum stay dalam keadaan berdiri. Mula-mula lagi dah, aku ni tak larat lah, tak apalah imam, dah tak ada imam lain, dah imam lah naik, aku duduk ni, tak apa, kami pun duduk. Jadi imam duduk, maka makmum belakang pun semua duduk. Tak payahlah ambil kursi, kursi tak cukup, duduk bawah kan. Duduk bawah. Jadi hak tu jam'un hasan wala syakka annal jama' bainan nusus idza amkan aula minan naskhi wat tahrif, dan tidak syak lagi menggabungkan antara nusus yang bercanggah itu idza amkan, kalau boleh, aula min naskh, lebih utama daripada menasahkan. Lebih utama kita tengok yang mana yang nasakh. Waqad quya hadzal jama' al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala. Berikutnya nanti kita sambung ma yukhadhu min al-hadith min al-haditsaini. Wallahu a'lamu bis-shawab.